Okey, kita mulakan je lah kelas Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa dululah oleh Anik. Anik boleh baca doa? Boleh tak, Anik? Okey, tak apalah. Alfa Irfan boleh baca doa? Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmah wa alaina min nutairum ya arhamar rahimin amin. Bisa didiwesi yang diwaduh amritannya. Okey. Dah bersedia nak belajar? Okey, macam biasa sebelum kita nak mulakan pembelajaran, cikgu nak tunjuk sesuatu lah dekat awak supaya awak dapat tahu kita hari ni nak belajar apa. Okey, sebentar ya cikgu tunjuk. Okey, nampak tak? Nampak Okey, cikgu hari apa? Kita nak pecahkan dulu kod rahsia ni. Ini ada kod rahsia dah ni. Yang kat atas ni cikgu tunjuk ni. Yang bawah ni dia punya kod. Jadi awak kena rungkaikan yang huruf apa? Pisang ni. Okey, huruf apa? D kan. Okey. Cikgu bagi masa untuk awak. Kalau dah dapat jawapan, bagi tahu. Faham tak? Buat. Dah dapat jawapan, bagi tahu. Okey, Aira dah dapat. Yang lain ada yang dah dapat dah? Okey, dah dapat juga kan? Okey, jadi jawapan dia apa? Cikgu dah dapat. Destinasi impian. Okey, dia punya kod ni awak dah rungkaikan. Lepas tu jawapan dia adalah Destinasi impian. Impian. Okey, jadi hari ni kita nak belajar apa? Kita nak belajar tentang novel Destinasi Impian. Okey, dekat kelas masa hari tu kita pun dah belajar kan? Kita belajar tentang apa? Destinasi impian. Kita belajar apa masa dekat dalam kelas? Tema dengan persoalan kan? Ingat lagi tak? Ingat lagi kan? Okey. Yang kita buat apa? Kotak misteri tu kan? Bola bertuah tu. Okey, jadi tapi yang hari ni kita tak boleh lah buat macam tu sebab tak boleh bersua muka. Jadi kita mulakan terus dengan slide lah. Bentar ya. Okey, sebelum tu cikgu nak awak sediakan novel Destinasi Impian dengan buku tulis Komsas lah. Lepas tu kalau boleh buka sekali dengan modul aktiviti tu. Modul aktiviti ni awak buka muka surat belakang sekali. Novel. Okey. Muka surat 150. Yang ni. Modul aktiviti ni. 150. Dah buka dah? Okey, dah buka Jadi awak letak tepi tu dan sediakan je lah. Nanti ya.
Awak buka je modul muka surat 150 tu tentang destinasi impian. Okey, jadi hari ni kita akan belajar novel Destinasi Impian tentang watak dan perwatakan. Ada modul ke? Okey. Sebelum kita nak mengupas lebih lanjut apa yang watak terdapat dalam novel ni, kita akan tahu dulu apa dia maksud watak dan perwatakan tu. Okey, maksud bagi watak ialah tokoh atau pelakon dalam karya sastra atau seni. Contohnya ada watak yang terdapat dalam novel, cerpen dan drama. Macam itulah. Okey, perwatakan pula. Perwatakan ni gambaran atau ciri-ciri seseorang watak. Contoh watak dalam novel ni siapa? Firdaus. Okey, jadi apa dia punya ciri-ciri dekat Firdaus tu? Apa perwatakan yang Firdaus tu? Macam tu ya. Itulah kita akan belajar watak dan perwatakan. Okey, watak dalam novel Destinasi Impian. Okey. Terdapat ada watak utama dan sampingan. Tu biasalah dalam novel ke cerpen ke, kita mestilah ada watak utama dan watak sampingan. Okey, watak utama dalam novel ni ialah Firdaus. Okey, Firdaus. Kalau watak sampingan dia Azlina, Johari, Datuk, rakan Firdaus iaitu Sazali, Muhsin, Salim, Mohta dan Maslinda. Okey, yang terakhir sekali rakan Johari. Iaitu Kasman, Tamrin dan Kasma Diana. Kasma Diana siapa? Adik kepada Kasman. Okey, jelas Semua pernah nampak tak? Semua pernah baca kan? Watak-watak utama dan watak sampingan dalam novel ni. Ada kan? Awak kenal pasti. Okey. Okey, kita kenal dululah watak Firdaus. Watak Firdaus ni ialah watak utama ke sampingan? Firdaus ni watak utama. Okey, mari kita tengok ni perwatakan dia. Okey, perwatakan dia adalah ciri-ciri dia adalah dia anak kelima daripada 6 adik-beradik dan satu-satunya anak lelaki. Jadinya dia ada 6 orang adik-beradik dan dia anak kelima dan dia seorang je satu-satunya anak lelaki dalam keluarga dia. Okey, dalam kelas ni ada ke yang salah satunya anak lelaki ke salah satunya anak perempuan? Ada? Tak ada? Semua ada adik-beradik yang lain lah. Maksudnya ada 2 lelaki, 2 perempuan macam tu. Tak ada. Okey, seterusnya. Dia Firdaus ni merupakan abang kepada Azli. Okey, dia berperwatakan lembut seakan-akan perempuan. Mungkin dia lembut ni sebab adik-beradik dia semua perempuan kan. Jadi tak ada lelaki dalam tu, dia pun berperwatakan lembut lah, terikut-ikut dengan kakak dia dengan adik dia. Okey, dia tidak suka akan aktiviti lasak. Dia sanggup menyahut cabaran lah. Sebab apa kita cakap sanggup menyahut cabaran ni, Anik? Sebab apa dia sanggup menyahut cabaran? Anik tak ada mic. Ni Aira, sebab apa dia sanggup menyahut cabaran? Pandai, bagus. Jadi dikatakan dia sanggup menyahut cabaran sebab datuk dia mencabar untuk pergi menaiki basikal, pergi ke mana? Pantai? Pantai apa? Pantai Morib. Okey, seterusnya Firdaus ni dia suka membaca cerita-cerita tentang bintang filem dan penyanyi. Seterusnya dia ni cepat marah, pendendam dan cepat lupa diri. Sebab apa kita cakap dia ni cepat marah dan pendendam ni? Dia gaduh dengan adik dia. Dia macam dia tak puas hati, dia geram lah, dia tak nak ikut tapi dia terpaksa ikut juga demi membuktikan yang dia ni tak lemah lah. Jadi dia sepanjang perjalanan tu dia asyik marah, lepas tu dia dendam lah dengan adik dia.
Okey, seterusnya dia seorang yang berani. Kenapa dia seorang berani? Awak rasa sebab apa dia berani? Sebab dia kebanyakan dia gaduh adik dia. Okey, lagi. Tu dah membuktikan lah dia seorang yang berani sebab dia sanggup naik basikal 50 km. Bukan dekat jauh tu. Okey, lagi dia apa? Seorang yang berani ni. Macam mana kita nak cakap? Siapa tahu? Danish? Sanggup dia. Danish ada tak? Dia sanggup beroperasikan 50 km. Okey, tak tahu. Okey, jadi dia seorang berani bila dia menyelamatkan Mazlinda. Okey, ingat tak kisah dia selamatkan Mazlinda tu? Mazlinda dia pura-pura ke dia betul-betul lemas? Dia pura-pura je dia lemas kan? Mazlinda. Okay, dia pura-pura je. Dia pura-pura dia lemas sebab dia nak menguji betul ke Firdaus ni pandai berenang. Tapi Firdaus ni walaupun dia nampak tiba-tiba je dia nampak Mazlinda ni lemas, dia pun tak fikir pun dia tu sebenarnya tak pandai berenang pun, tapi dia tetap berani nak menyelamatkan Mazlinda. Okey, seterusnya Firdaus ni sedar akan kesilapan dan insaf. Bila masa kita nak tengok dia ni insaf? Bila kita dapat tengok Firdaus ni insaf? Lepas dia kena apa? Bila waktu peristiwa dia dekat hospital tu lah, dia insaf, dia sedar yang dia ni banyak buat salah kat adik dia, banyak marah kat adik dia. Lepas tu dia sedarlah yang dia ni dia berbohong kepada Mazlinda. Okey, jelas tentang perwatakan Firdaus ni? Jelas Okey. Yang seterusnya kita belajar tentang watak Azlina. Okey, ni Azlina ni. Azlina ni kita tengok perwatakan dia pula. Dia anak bongsu daripada 6 adik-beradik. Dia adik kepada Firdaus dan adik sepupu kepada Johari. Dia ni merupakan adik Firdaus lah. Firdaus kan ada 6 orang adik-beradik. Jadi Azlina ni dia yang paling bongsu. Okey, Johari ni siapa? Johari ni adalah adik abang sepupu lah kepada Firdaus dan Azlina. Okey, seterusnya pelajar Azlina ni merupakan pelajar tingkatan 4 di SMK Kapar dengan tempat masihlah 16 tahun. Okey, Azlina ni dia olahragawati sekolah. Dia mempunyai hasrat dalam hati dia nak melihat abang dia ni menjadi lelaki yang sejati. Yalah, abang dia ni Firdaus ni kan berperwatakan lembut, jadi dia nak tengoklah abang dia ni tak payah dah perwatakan lembut, perlu menjadi lelaki sejati. Okay, seterusnya dia bertubuh kurus dan tinggi lampai, pandai berhujah dan gemar aktiviti lasak. Okay, sebab tu dia sanggup menyahut cabaran datuk dia pergi naik basikal pergi ke pantai Murid. Okey, seterusnya dia seorang yang kuat semangat mempertahankan abangnya daripada diejek oleh rakan-rakannya. Tak nampak pula ni. Mempertahankan abangnya daripada diejek oleh rakan-rakan waktu di sekolah lah. Abang dia selalu kena ejek sebab berperwatakan lembut. Okey, dapat ikut tak setakat ni Azlina punya perwatakan? Ada yang tak faham dekat sini nak tanya? Tak ada Okay, kita pergi yang seterusnya iaitu watak Johari. Okey, Johari ni siapa? Dia merupakan mahasiswa Universiti Putra Malaysia, UPM. UPM kat mana? Entah. Pandai. UPM ialah dekat Serdang, dekat Selangor. Okey, seterusnya dia sepupu kepada Firdaus dan Azlina. Johari ni seorang yang suka berbasikal,
Dia juga gemar memberi nasihat dan motivasi kepada Azlina dan Johari. Dia juga gemar membaca, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Dia mempunyai ilmu pengetahuan yang luas sebab dia banyak membaca. Seterusnya, dia bersifat penyabar. Macam mana kita nak lihat dia ni? Macam mana kita nak katakan yang dia ni penyabar? Johari ni seorang penyabar. Kenapa kita kata dia macam tu? Ada tahu? Yes, Fah? So, oh, maksudnya okey. Jadi bila Firdaus dan Firdaus dan Azlina ni macam bertekak, jadi Johari ni dia sabar je lah. Dia tak memburukkan lagi keadaan waktu itu. Dia bersifat sabar je, walaupun Firdaus ada juga menyalahkan Johari, tetapi dia tidak menyalahkan Firdaus balik sebab dia seorang yang, dari situ kita boleh lihat lah dia ni seorang yang penyabar. Faham? Perwatakan Johari faham? Faham ya? Jelas lah. Okey, seterusnya Datuk pula. Ni bukan Datuk dalam buku ni lah, ni cikgu ambil je. Okey, dia punya perwatakan Datuk kepada Firdaus, Azlina dan Johari. Datuk dia ni pernah menunggang basikal semasa zaman mudanya sejauh 50 km. Sebab itulah dia mencabar cucu-cucu dia buat aktiviti yang sama macam zaman muda dia dahulu. Okey, dia seorang yang suka mencabar. Maksudnya dapat dilihat pada ni lah, dia mencabar cucu-cucu dia untuk menaiki basikal, menunggang basikal. Okey, faham Datuk ni? Perwatakan Datuk ni tak banyak Okey. Seterusnya Rakan Firdaus. Rakan Firdaus ni ada 5 orang tadilah. Ni okey ni. Rakan Firdaus ada Sazali, Mohsin, Salim, Mukhtar dan Maslinda. Okey, kita tengok dia punya perwatakan. Okey, rakan sekelas Firdaus memberi semangat kepada Firdaus. Macam mana kita lihat dia ni memberi semangat kepada Firdaus? Kawan-kawan dia ni. Bagus. Jadi dia memberi semangat dengan cara rakan-rakan Firdaus ni menunggulah, menanti ketibaan Firdaus dekat pantai Morid tu. Jadi dari situ memberi semangat lah kepada Firdaus. Okey, seterusnya bangga atas kejayaan Firdaus. Walaupun Firdaus ni kawan-kawan dia ni, contohnya macam Sazali dan Mohsin ni, dia selalu ejek Firdaus, tetapi mereka ni banggalah atas kejayaan Firdaus yang berjaya menunggang basikal sepanjang 50 km. Okey, Salim seorang baik hati dan tidak pernah mengejek Firdaus. Hanya Sazali dan Mohsin je lah. Okey, Maslinda seorang perempuan lah, seorang yang pandai berenang dan menyelamatkan Firdaus daripada lemas. Okey. Seterusnya Rakan Johari. Rakan Johari tadi ada 3 lah. Kasman, Tamrin dan Kasmadiana. Okey, Kasmadiana ni adik kepada Kasman. Okey, rakan satu universiti Johari untuk Kasman dan siapa tadi? Kasman dan Tamrin. Dia merupakan rakan Johari satu universiti lah, UPM. Okey, mereka ni gemar berbasikal dan melakukan aktiviti yang lasak dan peramah. Okey, Kasman ni dia bawa adik dia iaitu Kasmadiana sekali untuk supaya Azlina ni dapat kawan lah, tak adalah dia seorang-seorang nanti kalau dekat dalam kemah kan. Jadi sebab itulah Kasman ni bawa adik dia. Okey, faham dah perwatakan ni semua yang kita dah bincang tadi ni. Rakan Firdaus, Datuk, Johari, Azlina, Firdaus. Ada apa-apa soalan yang tak faham? Yang nak tanya ke? Ada? Tak ada? Jelas? Jelas. Okey.
Kita tengok ni, kuis ni ada 3 ni. Okey, watak utama dalam novel ini ialah Johari. Okey, awak nampak slide tak? Nampak kan? Okey, jadi apa watak utama dalam novel ni ialah Johari. Betul atau salah? Cikgu nak seorang. Liviona. Liviona dululah. Jawapan dia adalah salah. Siapa watak utama dalam novel ni? Pandai. Firdaus. Okey, soalan kedua. Johari merupakan abang angkat Azlina. Betul atau salah? Azfar nak jawab tadi kan? Jawapan dia salah. Sepatutnya Johari ni siapa? Tak ada. Abang sepupu kan? Okey, seterusnya. Firdaus seorang yang penyabar. Afifah, boleh jawab? Firdaus seorang penyabar. Betul atau salah? Salah. Salah. Ada Afifah? Nampak. Nampak. Tak ada. Okey ni, sate kebabum ni siapa ni? Sate kebabum ni. Saya. Salah. Firdaus seorang penyabar. Betul atau salah? Salah. Firdaus. Jadi Firdaus ni seorang yang apa? Pemarah, pendendam kan? Tadi kita dah belajar. Okey, jadi berdasarkan quiz ni, cikgu lihat awak ramailah yang dah faham tentang konsep ni. Nampak ni, watak utama novel ni ialah Johari. Ini jawapan yang betul lah. Okey, seterusnya. Okey, nampak tak soalan ni? Iaitu lengkapkan jadual di bawah tentang watak utama dan perwatakannya berserta contoh peristiwa yang sesuai. Contoh peristiwa ni contohlah yang membuktikan awak mengatakan perwatakan tu merupakan perwatakan watak utama. Okey, jadi cikgu keluarkan buku Komsas, buku latihan Komsas. Jadi awak salin ni lah, Salah. salin yang cikgu dah tunjuk ni. Okey, nampak slide kan? Jadi awak salin dalam buku. Lepas tu nanti cikgu akan bagi masa lah untuk awak beri jawapan yang betul. Ikut dalam contoh yang dalam slide ni. Tulis kat dalam buku latihan awak. Okey, bagi yang baru masuk ni, buka buku latihan Komsas, buku tulis. Lepas tu salin apa ni yang ada kat dalam slide ni. Nampak. Dah salin dah? Ya? Apa skor? Awak tak boleh salin? Kenapa? Oh. Jelas tak slide awak tengok kat skrin ni? Jelas lah? Okey.
Okey, awak terus buat nanti cikgu akan panggil seorang-seorang untuk nyatakan jawapan lah. Siapa yang dah siap boleh bagi tahulah dah siap. Dia ambil Saya hilang. sing ah. Saya tak hilang, saya tak bersalin. Okey. Contoh peristiwa tu macam Saya contoh hilangkan pensel. pewatakan dia apa? Watak utama dan pewatakan contoh peristiwa yang sesuai. Okey. Watakan dia apa? Contoh dia mengisahkan dia seorang yang insaf atas kesilapan dia. Okey, contoh peristiwa dia awak tunjuklah macam mana dia tu peristiwa yang dia ni insaf. Kat mana peristiwa tu berlaku? Dekat hospital. Okey, ceritalah. Huraikan. Jelas tak? Buat dulu. Ya. Ada 3. Buatlah 3 yang kita dah belajar tadi pewatakan dia tu. Faham Anis? Jelas. Cikgu, perwatakan tulis semua ke? Siapa yang dah buat pewatakan tu boleh letak kat komen dah ada 1 boleh lah letak, dah siap pun boleh letak.
Okey, ada siapa dah? Ada jawapan dah? Perwatakan yang pertama. Belum? Aira dah ada. Aira nak tulis ke nak cakap? Tak apa, awak tulis je. Sebab yang lain pun belum siap. Takut mengganggu pula. Tulis perwatakan je. Watak utama seorang je. Dekat kotak tu kan tak ada garis kan watak utama tu. Watak utama kan ada satu je tadi kita bincang. Saya. Faham? Perwatakan tu yang kena ada 3 ciri-ciri daripada watak Tak utama. tahu. Okeylah, kita bincang Okey. Kita tengok dia punya tadi apa? 3 sebab wajar mencontohi watak utama dalam novel yang dikaji berserta contoh peristiwa yang sesuai. Okey, jadi novel yang dikaji apa? Novel Destinasi Impian. Okey, watak utama siapa? Firdaus lah. Aira, jawapan awak ada tak dalam ni? Ada kan? Cikgu, watak utama jadi, tu seorang ke yang kena lain pun boleh semak lah. Okey, tengok Yang pertama, seorang yang sanggup menyahut cabaran. Okey, kenapa kita cakap Firdaus ni seorang yang sanggup menyahut cabaran? Okey, sebab Firdaus ni pada awalnya dia tak mahu mengikuti ekspedisi berbasikal ke Pantai Morik bersama Johari dan Azina. Namun akhirnya dia bersetuju demi menyahut cabaran datuknya. Dari situlah kita lihat dia ni seorang yang sanggup menyahut cabaran. Walaupun dia tak nak, tapi akhirnya dia sanggup juga mengikuti ekspedisi tersebut. Macam inilah awak kena nyatakan contoh peristiwa dia. Faham? Okey, yang seterusnya, seorang yang sedar akan kesilapan dan insaf. Okey, macam mana kita boleh cakap dia ni seorang yang sedar akan kesilapan dan insaf? Contoh peristiwa dia, Firdaus berbohong kepada rakannya bahawa dia pandai berenang. Namun setelah Mazlinda menguji Firdaus ternyata tidak pandai berenang. Akhirnya Firdaus sedar akan kesilapan yang dilakukan dan menyesali perbuatan itu. Awak boleh tengoklah dekat dalam buku buku Destinasi Impian ni. Dekat bahagian akhir-akhir tu kan waktu dia dekat dalam hospital, dia ada cakap lah dekat Johari dan Azina yang dia ni menyesali perbuatan dia. Okey, yang terakhir kita tengok dia seorang yang berani. Kenapa kita cakap dia ni seorang berani? Sebab Firdaus sanggup menyelamatkan Mazlinda yang lemas di Pantai Morik walaupun dia tidak pandai berenang. Macam cikgu cakap tadi lah, Mazlinda mula-mula masa mereka tengah dekat pantai tu, dekat masa tengah berenang, Mazlinda tanya kan Firdaus
Macam ayat adalah ayat dia cakap, dia tanya yang Firdaus ni pandai berenang ke tak. Firdaus cakap dia pandai berenang. Lepas tu Mazinda pun mengujilah dia sama ada dia berpura-pura lemas untuk melihat yang Firdaus ni pandai berenang ke tidak. Ternyata Firdaus ni dia selamatkan, dia sanggup menyelamatkan Mazinda, tapi dia akhirnya dia pula yang lemas. Macam itulah. Jadi Firdaus lemas tu siapa yang menyelamatkan Firdaus? Mazinda kan. Mazinda yang selamatkan Firdaus. Okey. Jadi kalau dalam ni tadi kita buat dalam jadual kan, untuk biar awak nampak lah. Cikgu nak biar awak nampak. Sekejap Ni Fitri Daniel ni. Baru bangun ke Fitri? Okey. Ini dalam jadual. Okey, kalau dalam peperiksaan, cara awak nak tulis macam ni berdasarkan, mesti mula dengan ayat ni. Berdasarkan novel yang dikaji, iaitu novel awak lah. Lepas tu kena tulis siapa penulis dia. Kena ingat nama penulis ni, iaitu karya Muhammad Ismail Sarbini. Karya ni yang penulis novel ni lah. Mesti kena tulis ayat ni. Berdasarkan novel yang dikaji, iaitu novel Destinasi Impian karya Muhammad Ismail Sarbini. Watak utama ialah Firdaus. Okey. Lepas tu ni dia punya kehendak soalan. Terdapat 3 sebab saya wajar mencontohi watak utama tersebut ialah, bagi 3 sebab 3 ni lah, 3 sebab. Nampak dia pun nak cakap soalan pun menghendaki 3 sebab. Jadi yang pertama ni awak tulislah Firdaus seorang yang sanggup menyahut cabaran. Masukkan je balik kat dalam yang kotak kita dah buat tadi, yang kita dah isikan ni, masuk dalam perenggan. Okey, lepas tu contohnya, apa contoh peristiwa? Firdaus pada awalnya tidak mahu mengikuti ekspedisi berbasikal ke Pantai Morit bersama Joharidah Azana. Namun akhirnya dia bersetuju demi menyahut cabaran datuknya. Okey, bagi sebab yang kedua pula. Selain itu, Firdaus seorang yang sedar akan kesilapan dan insaf. Contohnya, masukkan contoh, iaitu Firdaus berbohong kepada rakannya bahawa dia pandai berenang. Namun setelah Mazinda menguji Firdaus ternyata tidak pandai berenang. Okey, akhirnya Firdaus sedar akan kesilapan yang dilakukan dan menyesali perbuatannya itu. Okey, sebab yang terakhir ialah, masukkan sebab yang terakhir. Sebab yang terakhir ni sebab yang ketiga lah, iaitu Firdaus seorang yang berani. Contohnya, Firdaus sanggup menyelamatkan Mazinda yang lemas di Pantai Morit walaupun dia tidak pandai berenang. Okey, faham dah macam mana nak tulis dalam format peperiksaan sebenar? Faham bagus. Jadi macam ni lah, senang je awak guna ayat yang sama je. Berdasarkan novel yang dikaji, iaitu novel Destinasi Impian, masukkan nama penulis. Lepas tu terus kepada kehendak soalan lah. Soalan tu nak apa. Jadi masukkan je lah sebab-sebab yang awak dah bagi. Sebab 1, 2, 3. Macam tu masukkanlah penanda wacana biar kemas sikit. Selain itu, namun, akhirnya, contohnya. Okey, faham? Senang kan? Kalau dalam peperiksaan nanti ada soalan ni, boleh jawab ke tak? Boleh kan? Okey. Jadi yang pastinya kena ni lah, kena mahir jalan cerita, plot macam mana, kena ada dah dalam kepala awak, supaya bila awak dah faham semua tu, awak boleh je apa-apa soalan yang keluar, awak boleh je buat. Okey, faham? Okey, inilah tuntutlah ilmu hingga ke liang lahat. Sampai awak dah tua pun awak kenalah tuntut ilmu. Masih dalam proses belajar. Okey, setakat ni okey, jadi hari ni kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa? Tentang novel Destinasi Impian, tentang watak dan
perwatakan. Jadi kita dah belajar dalam kelas, kita dah belajar tema dan persoalan. Hari ni kita dah belajar watak dan perwatakan. Okey, jadi lain hari kita akan belajar yang tentang lain pula lah. Jadi bila dah belajar semua, awak dah mahir lah dalam fikiran dalam apa-apa soalan yang keluar dalam peperiksaan, awak dah boleh jawab dah. Okey, faham? Okey, sebelum habis kelas kita isi ni dululah. Kita isi link kehadiran. Oh, Fitri tadi masuk guna email akak tak apa. Isi je kehadiran Boleh. InsyaAllah. Yang tak siap nanti siapkan. Nanti cikgu bagi slide dalam WhatsApp awak ni lah. Lengkapkan ya dalam buku tulis awak tu. Tulis sekali penulisan mengikut format tu nanti, tahu? Sebab mula-mula tadi awak tulis isikan guna jadual je kan. Lepas ni dah habis kelas nanti salin balik ikut format dia bagi yang nota yang cikgu bagi tu nak print boleh, nak salin pun boleh, ikut awak lah. Mana yang mudah. Dah salin nanti letak dalam buku, lekatkan dalam buku. Kalau print lah, kalau salin awak salin lah. Okey, dah ni dah isi link kehadiran dah semua. Dah semua dah. Okey, kalau dah setakat ni sajalah kelas kita pada hari ni. Kita jumpa minggu depan cuti kan? 2 minggu kan cuti. Jadi kita lepas nanti lepas cuti kita jumpa balik lah. Ingat tulis ikut format peperiksaan tu tadi, ikut contoh yang cikgu dah bagi dalam slide. Nanti cikgu bagi dalam slide. Okey, terima kasih semua. Jaga diri, jangan keluar rumah kalau tak ada sebab tujuan yang kukuh. Jaga diri COVID-COVID ni Jaga SOP. Okey, sekian, terima kasih. Sama. Sama-sama. Sama.